Saya rasa ialah pertukaran ni seperti kita sebutkan Tak pernah cukup. tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Banyak always ada benda yang kita nak buat. Uh-uh. Tapi saya rasa pertukaran yang diberikan adalah signifikan, terutamanya bila disebutkan ada dua perkara. Satu on the cyber security, satu lagi di bawah NACSA dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Ngobrol Pintar atau Ngopi at Channel 10 bersama saya Sari Abdullah selaku pengacara anda pada episod kali ini. Seperti yang kita telah dengarkan pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang semalam dan pelbagai insentif yang telah diumumkan dan ia termasuk usaha dalam membangunkan ekosistem berteknologi tinggi di dalam negara kita. Dan untuk itu kita akan terus bersama dengan Dr. Saad Shukri selaku Acting President dan juga CEO Mimus Berhad. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, terima kasih Sari. Okey, Alhamdulillah. Okey Doktor, selepas kita dah dengarkan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri kita, pelbagai reaksi dan juga orang kata perbahasan lah kan daripada semua sektor. Jadi untuk Mimus sendiri, apakah antara reaksi selepas mendengar belanjawan tersebut? Ya, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Channel 10 kerana menjemput saya pada hari ini. Berkenaan belanjawan kita pada kali ini, Belanjawan 2025, saya rasa itu adalah satu aspirasi Malaysia ataupun mungkin lebih tepat lagi aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk memajukan ekonomi negara dengan mengaplikasikan pelbagai usaha berteraskan teknologi ataupun pembangunan ekosistem teknologi. Yang mana kita tahu sekarang ni pembangunan teknologi ataupun pembangunan ekonomi di kebanyakan negara adalah didorong oleh pembangunan teknologi ataupun pelaksanaan teknologi baru. Yang mana kita pada hari ini melihat pelbagai peluang perniagaan dan sebagainya didorong oleh teknologi, terutamanya teknologi digital. Okey, dan seperti yang dibentangkan pada petang semalam, Perdana Menteri kita ada menegaskan bahawa My Digital ID menjadi orang kata aplikasi tunggal dalam kerajaan. Jadi untuk pihak Mimus sendiri, apakah antara usaha dan juga mungkin strategi yang boleh Mimus lakukan untuk merealisasikan benda itu menjadi kenyataan? Ya, pertama sekali saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana telah melantik MIMOS sebagai agensi pelaksana kepada pelaksanaan inisiatif My Digital ID. Dan kami sebenarnya sangat teruja dengan pengumuman tersebut yang mana sebagai pembangun dan pelaksana teknologi My Digital ID, memangnya seperti yang telah diberitahu oleh Yang Amat Perdana Menteri semasa pelancaran My Digital ID pada 21 November 2023 yang lalu, bahawa My Digital ID akan menjadi satu log tunggal kepada semua aplikasi kerajaan dan juga My Digital ID akan disatukan untuk kesemua aplikasi kerajaan untuk memudahkan rakyat. Pertama sekali, My Digital ID ini seperti yang kita tahu ialah satu pengenalan diri. Yep. Seperti MyCard. Kalau dalam keadaan fizikalnya kita tahu di mana-mana kita pergi, kalau kita datang polis ke JPJ ke apa-apa, dia bawa IC. Dia akan tanya mana IC kan, MyCard. Tetapi di dalam bidang digital ataupun dalam transaksi online, kita pada masa yang lepas memang diminta salinan kad pengenalan. Dan kad pengenalan ni boleh pergi ke mana-mana selepas diambil gambar ataupun di-scan, dimasukkan dalam transaksi atas talian. Yang mana dia akan melibatkan satu kebimbangan yang mana orang lain boleh curi identiti kita ataupun menyalahgunakan identiti. Jadi My Digital ID dibangunkan untuk memudahkan transaksi di atas talian dan pengenalan diri kita di atas talian tanpa membawa ataupun mentransaksikan identiti ataupun informasi pengguna. Yang mana dia lebih memberi keterjaminan kepada security dan juga kepastian kepada identiti pengguna tersebut di atas talian. Selain daripada pengenalan diri,
Merdeka Adi juga akan memudahkan banyak transaksi dan dengan adanya Merdeka Adi, Perdana Menteri sendiri berhasrat supaya ianya dapat menyemarakkan perniagaan digital ataupun ekosistem digital di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, transaksi atas talian ni memudahkan kerja-kerja kita ataupun transaksi kita. Tapi daripada masa yang lepas, ramai di antara kita ni merasa mungkin kurang pasti. Mungkin kita rasa urusan data talian ni kurang selamat dan mungkin identiti kita akan dicuri ataupun akan ada berlakunya deepfake ataupun penipuan dan sebagainya, scam dan sebagainya. Merdeka akan dapat menghapuskan perkara ini dengan kejaminan tersebut. Orang ramai akan lebih rasa selamat untuk bertransaksi atas talian dan ini akan membuka peluang yang lebih banyak kepada semua orang untuk membangunkan aplikasi atau perniagaan atas talian. Dia berbeza dengan teknologi-teknologi lain yang mana mungkin ianya memerlukan satu investment yang besar untuk kita lakukan perniagaan atas talian, tapi kita tahu perniagaan atas talian biasa ni dia agak mudah melalui aplikasi. Even pelajar-pelajar juga boleh membangunkan seperti yang baru ni. Kita tahu seorang pelajar umur 16 tahun, tingkatan 4 di Shah Alam ni telah berjaya menang Apple Swift Student Challenge Award. Dia belajar sendiri macam mana nak buat coding, dia buat aplikasi dan seawal 16 tahun. Seawal 16 tahun dan berjaya orang kata meneruskan dan menempuh cabaran di peringkat global. Dan beliau juga telah menerima fellowship award daripada pihak MIMOS. Baru ni kita recognize her for dia punya accomplishment. Jadi kita nak menggalakkan perkara ni untuk berlaku dengan lebih banyak dan boleh melibatkan lebih ramai usahawan untuk membangunkan perniagaan atas talian. Dan MIMOS melalui Digital ID dan aplikasi yang disatukan ni, nanti kita akan memudahkan kerja-kerja ataupun penggunaan servis daripada pihak swasta dan kerajaan untuk menggunakan transaksi di asas talian tanpa perlu lagi bersemuka seperti pada hari ini. Kalau kita nak pergi bank, nak keluar, kena beratur dan sebagainya. Dan mungkin pada masa akan datang, kita mungkin boleh cross border ataupun kita boleh guna untuk pengenalan untuk keluar masuk negara dan urusan-urusan lain untuk door access dan sebagainya dengan menggunakan Digital ID. Because Digital ID akan berada di telefon kita. Betul. Telefon kita boleh menggunakan aplikasi Bluetooth dan sebagainya untuk sebagai remote, smart remote untuk pengenalan diri kita tanpa lagi berusaha payah untuk mengenalkan diri kita, untuk convince people kita adalah kita. Yang mana informasi tersebut tersimpan rapi di pengkalan-pengkalan data kerajaan, yang mana Digital ID ini akan membolehkan orang yang offer the services untuk verify kita tanpa ragu-ragu. Jadi berdasarkan belanjawan 2025 lah, Dr. Syed rasa adakah peruntukan yang diberi, macam mana strategi dan juga tindakan yang MIMOS boleh lakukan untuk menjadikan ekosistem kita ni berteknologi tinggi? Saya rasa ia adalah satu permulaan yang baik. Pada masa-masa yang lepas, kita nampak memang tema digitalisasi ataupun pembangunan intelijen disebut dan inovasi. Tapi pada kali ini saya nampak dia ada lebih menjurus kepada suatu inisiatif kepada pembangunan teknologi dan aplikasi teknologi ini di alam digital, di mana Digital ID disebut secara jelas, AI, blockchain dan sebagainya, IoT dan industri 4.0 teknologi untuk pembangunan industri dan sebagainya. Dan memang MIMOS bekerjasama dengan kebanyakan kementerian dan pemain-pemain industri tempatan dan juga antarabangsa untuk membangunkan teknologi yang sekian selain daripada peranti-peranti elektronik, electrical dan sebagainya. Jadi apa yang telah dibentangkan adalah menjadi satu sumber inspirasi pada kami, kerana banyak perkara yang disentuh melibatkan mandat ataupun fokus MIMOS. Contohnya bila disebut Merdeka tadi, iaitu memang secara terus
sebagai agensi pelaksana. Juga disebut berkenaan AI, pembangunan security, cyber dan sebagainya, yang mana kami juga adalah antara pemain ataupun pembangun teknologi tersebut, yang mana kita telah membantu pihak kerajaan dan juga swasta untuk penggunaannya. Dan MIMOS sebagai peneraju pembangunan teknologi, kami bekerja rapat dengan ramai pemain tempatan, yang mana apabila aplikasi teknologi dilakukan, kami telah menggunakan kepakaran tempatan, kita punya SME, BKS dan sebagainya, supaya mereka ni juga boleh bersama-sama dan melibatkan diri membangunkan teknologi ataupun perniagaan berdasarkan teknologi ini, dan develop dia punya bisnes lah melalui aplikasi yang kita telah bangunkan. Jadi bercakap mengenai plan untuk memperkukuhkan induk perindustrian baru dan plan strategik semikonduktor kebangsaan. Jadi apa antara peluang lah yang MIMOS nampak dari segi dua industri tersebut? Yang kita faham daripada strategi nasional strategi semikonduktor ni, dia ada 5 teras yang utama. Pertama sekali adalah untuk menggalakkan pelaburan. Yang mana kita tahu sekarang ni memang di negara kita ni adalah antara penerima pelaburan ataupun FDI yang terbesar di region Southeast Asia ni. Selain daripada itu, kerajaan nak membangunkan IC design, wafer fabrication, yang mana di MIMOS kita adalah antara satu-satunya agensi kerajaan yang memiliki wafer fabrikasi facility wafer fabrikasi, yang mana kita boleh bangunkan chip, kita boleh keluarkan chip, kita juga boleh membangunkan litar bersepadu dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga ingin melahirkan lebih banyak talent ataupun bakat. Baru-baru ni MIMOS telah melancarkan apa yang kita panggil MIMOS Academy, yang mana kita bekerjasama rapat dengan industri dan juga pemain-pemain industri kecil dan sederhana dan juga pihak-pihak akademia untuk melatih lebih ramai bakat, terutamanya lepasan universiti ataupun pekerja-pekerja industri sendiri, kerana teknologi bergerak begitu pantas. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita perlu latih dan diffuse ataupun berikan kepada pekerja-pekerja kita. Dalam masa yang sama, kita juga melancarkan apa yang disebut Industry Technology Innovation Center. Yang mana kita nak membolehkan industri kecil dan sederhana ni, yang mana bila nak bangunkan semikonduktor, teknologi yang saya sebut tadi, kalau digital kita tak perlu pelaburan yang besar, kerana mungkin perlu laptop, komputer, kemahiran. Tapi kalau untuk E&E ni dia perlukan sedikit investment, mungkin bukan sedikit, mungkin harganya agak mahal, sebahagian daripada equipment dan sebagainya. Jadi MIMOS menyediakan fasiliti ni supaya AKS ni dia boleh mula buat perniagaan, testing, pembangunan teknologi dan sebagainya menggunakan apa yang kita panggil shared facilities. Jadi mereka boleh bekerjasama dengan kita, mungkin bayar guna secara bila guna baru bayar. Dan jika mereka perlukan bantuan daripada segi kepakaran dan sebagainya, kami ada di sana untuk membantu dan sama-sama bekerjasama untuk membangun teknologi yang mereka perlukan. Jadi ini antara inisiatif kami. Selain daripada itu, kita juga di bawah rancangan Malaysia membangunkan satu program yang kita panggil i4TAP. Kita nak share teknologi-teknologi yang kita telah bangunkan, terutamanya untuk otomasi perindustrian untuk meningkatkan kecekapan kepada AKS tempatan. Dalam masa itu juga kita melancarkan konsortium research consortium di bidang semikonduktor dan sebagainya, yang mana kita membawa pelbagai pihak bekerjasama untuk membangunkan teknologi of common interest. Ini adalah antara perkara yang kita cuba lakukan untuk bantu merealisasikan aspirasi kerajaan. Okey, jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit itu mencukupi untuk orang kata meningkatkan usaha yang sedang dilakukan oleh MIMOS sekarang ini? Kalau kita nak ikutkan, memang peruntukan sebanyak mana pun tak mencukupi lah. Tapi saya rasa 2 bilion ini satu permulaan yang baik. Yang mana bila kerajaan memfokuskan
dia lebih kurang peruntukannya bergantung kepada sektor ataupun segmen yang kita nak bangunkan ataupun nak fokuskan. Kalau kita menyebut berkenaan manufacturing, mungkin 2 bilion ni kita terlampau kecil. Because investment untuk equipment ataupun manufacturing melibatkan jumlah yang besar. Tetapi pada hari ini kerajaan kita lebih memfokuskan kepada pembangunan litar bersepadu ataupun IC design. Yang mana IC design ni dia punya main investment adalah kepakaran untuk buat mereka litar dan sebagainya. Dan selain daripada itu adalah tools, design tools. Macam kalau kita buat PowerPoint, kita perlukan Microsoft PowerPoint. So untuk membangun litar pun dia memerlukan tools ataupun software untuk membangunkan aplikasi. So itu adalah antara investment yang penting, yang mana seperti yang kita gunakan aplikasi-aplikasi software lain, bila kita dah ada tools ni, kita boleh akses daripada mana-mana tempat. Mungkin melalui online, melalui hunting line dan sebagainya. Dan melalui kepakaran yang ada dengan kesepaduan insentif dan juga sokongan, saya rasa ia satu permulaan yang baik. Mungkin kita boleh membangunkan lebih banyak. Di peringkat awal ni mungkin lebih kepada penggalakan, tapi saya percaya pada tahun-tahun akan depan peruntukan yang lebih besar akan diberikan, kerana untuk membangunkan litar bersepadu dan ICT ataupun IC design ni, dia mungkin memakan masa 1 ke 2 tahun. Jadi mungkin 1 tahun pertama ni lebih kepada penggalakan. Tahun depan saya pasti kerajaan akan meletakkan lebih banyak investment dalam bidang ni. Jadi bercakap mengenai pengukuhan infrastruktur digital lah di dalam negara kita. Apa yang Mimus boleh nampak dari segi peluang yang diberikan oleh kerajaan melalui insentif belanjawan 2025? Saya nampak pertama sekali saya berbalik kepada MyDetail ID, because ini adalah satu platform yang paling penting, yang mana dia memastikan security ataupun pengguna dan privasi pengguna kepada alam digital. Itu yang pertama yang memang kita akan bangunkan. Kita akan buat lebih banyak integrasi dan educate people macam mana menggunakannya untuk peluang-peluang perniagaan yang mungkin mereka dapat ceburi di masa hadapan. Selain daripada itu, kita juga membangun pelbagai teknologi lain. Contohnya macam UAP untuk security, login. Kita juga membangunkan teknologi blockchain, yang mana kita boleh buat pengesanan terhadap pembelian. Kalau berlaku apa-apa isu, kita boleh trace balik. Yang kita sebelum ni gunakan teknologi ni untuk track durian, hantar ke China for example. Macam dulu orang di China dia suka makan durian. Tapi dia memilih, dia nak makan durian Musang King daripada Rauk. Hanya 2 saja yang dia orang tahu lah maksudnya. Jadi macam mana kita nak beritahu dia durian yang dia makan tu memang durian Malaysia dan memang dari Rauk, memang durian Musang King. Jadi kita telah menggunakan teknologi blockchain ni, yang mana daripada pokok kita boleh trace kepada port mana dia pergi, pembungkusan mana. Jadi bila sampai ke tempat yang digunakan, mereka boleh scan produk ni, dia boleh nampak memang produk ni certified, memang daripada Malaysia, dan produk ni memang datang daripada, memang dia datang daripada Rauk. Jadi saya pun tak pasti kenapa Rauk. Mungkin Musang King ada juga dari Johor Bahru ataupun di Pulau Pinang. Tapi memang market yang besar ni daripada Rauk, yang mana dia boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Dan apa yang juga kita lakukan ialah bila kita buat teknologi blockchain ni, kita boleh buat traceability bukan sahaja kepada produk yang kita nak pasarkan, kita juga boleh buat traceability kepada lokasi di mana tempat dia digunakan atau dimakan. Jadi kita boleh beritahu apa pengeluar Malaysia kalau nak big sales untuk durian ni, ni tempat-tempat yang high demand. Di mana orang beli, dan kita juga boleh mendorong cek status dan mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak ekspor ataupun inilah. Dan sekarang ni kita pun membangunkan teknologi tersebut untuk traceability halal untuk ekspor produk ke luar negara melalui custom, dan juga untuk tujuan-tujuan lain termasuk tracking aset dan sebagainya. Ini adalah satu lagi teknologi yang kita bangunkan. Dan sebenarnya di Mimos ni kita telah membangunkan lebih 3,000 teknologi berkaitan, dan kita telah file
lebih kurang dalam 1,200 patent di peringkat antarabangsa, yang mana separuh lebih kurang dalam 600 telah pun dikomersialkan. Jadi sebagai pemain dalam industri ini, bila kerajaan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi, berteraskan teknologi dan pembangunan ekosistem digital, jadi memang saya pun tadi bila saya dengar bajet ni, saya rasa macam it's a future for Mimos lah. Yes. So yang mana kita memang sangat teruja lah kita nak bantu kerajaan. Kita ni bidang lain mungkin kurang mahir, tapi di bidang teknologi digital dan semiconductor ataupun EAD memang itu bahagian induk utama kita lah. Okey, jadi bersentuh mengenai orang kata syarikat pemula dan PKS. Bagaimana mereka boleh maximize the benefits of technology dan innovation yang telah diusahakan oleh Mimos sendiri? Dia yang pertama sekali ialah kesedaran. Sebenarnya kita tahu ada banyak teknologi, tapi kebanyakan kita mungkin tak sedar apa kegunaan teknologi tersebut. Contohnya macam hari inilah kita beli handphone. Banyak jenis handphone, kita excited dengan macam-macam jenis handphone. Tapi bila dah beli handphone, kita pakai untuk call dengan WhatsApp saja. Hanya benda basic orang kata. Benda basic. Yang lain sebenarnya banyak kegunaan lain, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi di Mimos ni kita memang fokus untuk educate the public. Pasal kita ada banyak teknologi, kita educate the public. Contohnya bila disebut macam teknologi hijau dan kelastrian energi, kan? Kerajaan nak memfokuskan kepada achieving net zero bermula pada 2050 for example. Bila kita tengok daripada benchmark antarabangsa, orang akan kata okey, guna teknologi lestari ataupun guna renewable energy, yang mana investment akan satu perkara yang baik, tapi investment dia agak besar. Jadi kalau kita nak rekrut startup untuk buat perkara ni agak sukar. Tapi di Mimos sendiri kami telah buat kajian yang mana penggunaan elektrisiti paling tinggi ialah aircon ataupun kalau bangunan-bangunan ni chiller. Dan investment untuk cost saving kalau kita pakai solar adalah besar dan saving dia mungkin dalam 10 ke 15%. Yang mana kami bangunkan satu smart chiller, IoT based, support by AI untuk control chiller ni supaya dia bagi optimum air conditioning kepada bangunan tu, yang mana investment mungkin baru dalam 200,000 ke 300,000 tapi boleh menjimatkan electricity daripada 20 ke 30%. Jadi sekali ganda daripada penggunaan solar. Jadi dengan investment yang rendah, kita dapat bawa SME ni untuk bekerjasama dengan kita educate mereka, dan banyak bangunan-bangunan di Malaysia seperti kilang-kilang dan bangunan kerajaan dan sebagainya, kita dorong mereka, kita latih mereka, kita ajar mereka, dan alhamdulillah buat masa ni contohnya untuk kita punya teknologi smart chiller ni kita panggil MyAce. Dah ada 3 ke 5 syarikat yang sekarang ni mengusahakan teknologi ni. Begitu juga dalam bidang lain, dalam contohnya kita bangunkan teknologi untuk mengenal pasti kualiti minyak kelapa sawit di kilang-kilang. Kita pun rekrut local SMEs yang mana untuk investment yang orang kata kurang daripada 500,000 ni, PKS kita mampu. Jadi kami cuba melakukan pembangunan teknologi ni yang sesuai dengan SME di Malaysia. Kita tahu ada banyak teknologi yang canggih yang lebih mungkin menyerlah ataupun lebih besar. Tapi mungkin kalau kita fokuskan kepada arah itu, IKS kita mungkin tak mampu untuk mengadaptasi ataupun menggunakan teknologi untuk memasuki pasaran. Jadi kita nak motivate IKS kita ni, kita tengok bidang-bidang yang mana kita boleh bantu mereka dan bekerjasama rapat dengan mereka. Dalam masa sama kita menggalakkan juga para ahli akademik untuk berkolaborasi bersama supaya kita sama-sama dapat maju ke depan. Okey, kalau itu daripada sudut PKS dan juga syarikat pemula kan. Bagaimana pula usaha Mimos yang boleh lakukan untuk mempromosikan dalam sektor kerajaan dan swasta ni bekerjasama dalam teknologi and innovation? Ada banyak sebenarnya teknologi yang memerlukan kerjasama rapat. Contohnya bila kita sebut tadi Mari tadi, ini adalah salah satu lah, yang mana verifikasi data yang paling penting ialah di sektor perbankan atau sektor kewangan, yang mana rata-ratanya dipelopori oleh pemain swasta.
walau bagaimanapun data-data kita ni berada di database kerajaan. Dan kerajaan juga membangunkan pelbagai usaha servis delivery kepada rakyat yang mana dalam masa yang lepas dia tak dapat dimaksimalkan. Jadi dengan pembangunan teknologi seperti Madi tadi, blockchain dan sebagainya, kita membawa agensi kerajaan, kementerian dan juga pemain-pemain industri untuk bekerjasama memanfaatkan teknologi ini untuk verifikasi. Contohnya bila perbankan nak pastikan pengguna menggunakan digital ID, dia verify terus ke JPN, database JPN, ataupun mungkin yang terbaru ni mungkin ada sedikit uha yang berlaku yang mana bila kita kata kita gunakan media tadi untuk JPJ contohnya, tanpa perlu mengingatkan berbagai password, username, dia just pakai satu ID ataupun digital ID, macam kita pakai MyCard lah. Pergi mana-mana bagi IC kan. Pakai digital ID boleh access. Dan bila kita masuk ke aplikasi kerajaan ni melalui digital ID, dia akan terus beri kita satu orang kata keterjaman yang tinggi. Itu salah satu contoh. Satu lagi yang kita sebut kalau macam saya sebut tadi kan untuk blockchain. Peniaga-peniaga nak buat delivery ataupun perolehan ataupun pengguna nak guna ni, dia akan guna kad blockchain untuk buat traceability yang mana kita membangunkan apa yang kita sebut sebagai National Blockchain Infrastructure. Kerana nak seperti yang saya sebut tadi, walaupun aplikasi digital ni investment dia agak rendah, tapi nak membangunkan infrastruktur ni kos dia agak tinggi. Jadi kami bangunkan dengan bekerjasama dengan kementerian untuk bangunkan satu infrastruktur yang boleh dikongsi oleh pihak swasta, bekerjasama rapat dengan pihak kerajaan dan mereka pun yakin pasal dijaga oleh kerajaan. Begitu juga dengan kesihatan dan sebagainya. Yang kita manage ataupun simpan data-data ni untuk kegunaan rakyat dan juga pihak swasta untuk buat analisa perniagaan dan sebagainya. Untuk aplikasi lain pun sama. Contohnya dalam pembangunan devices ataupun smart devices. MIMOS ni kami lebih menumpukan kepada 3 tema utama lah. Kita panggil smart, secure and inclusive. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita lakukan dalam pelbagai sektor. Kita always orang kata engage the quadruple helix kind of orang kata collaboration. Quadruple ni 4: kerajaan, swasta, akademia dan juga civil society. Because ada juga orang-orang dia bukanlah perniagaan tapi mungkin NGO, NGI dan sebagainya. So kita nak pastikan semua orang ni terlibat dalam memberi idea apakah teknologi-teknologi yang diperlukan ataupun aplikasi yang diperlukan. Yang paling penting solusi-solusi yang kita boleh bangunkan untuk menyelesaikan banyak masalah rakyat secara bersama. Okey, berdasarkan belanjawan 2025, doktor nampak tak ada macam orang kata memberi peluang tak kepada daya saing industri itu sendiri? Macam MIMOS sendiri ada mengusahakan MIMOS Academy kan? Yes. Jadi antara teknologi lain yang boleh diperuntukkan daripada belanjawan tu? Actually kita tengok ada banyak inisiatif yang disebut AI. Contohnya dalam bidang AI, ramai AI ni terlampau luas. Tapi untuk membangun AI ni sekarang ni kita mungkin kata ChatGPT ataupun Large Language Model ataupun LLM dan sebagainya. Tapi kalau kita about to bangunkan satu sistem yang bersepadu yang besar, kos dia tinggi, mungkin 2 juta, 3 juta. Jadi kami bangunkan apa yang kita sebut AI in the box dengan kerjasama dengan pihak swasta untuk bangunkan satu AI server yang harganya kurang daripada 200 atau 300 ribu, yang mana kita membolehkan IKS, ibu pejabat yang kecil untuk menggunakan kepakaran ataupun kebolehan AI ni untuk kegunaan masing-masing. Kalau kita kata nak invest sampai 2-3 juta untuk kegunaan sendiri, mungkin orang tak akan dilakukan. Tapi kalau 200 ribu untuk perniagaan sendiri, mungkin satu perkara yang boleh dilakukan. Banyak lagi yang kita buat yang saya sebutkan sebelum ni. Kita ada 3,000 lebih teknologi, 1,200 IP dan mungkin kalau Sari pernah tengok baru ni penyataan bahawa Malaysia naik in term of GI ranking kan. Dan disebut di situ penyumbang utama adalah MIMOS untuk penggunaan teknologi dan paten. Kita paling banyak 5 paten dan dari segi publication tu mungkin mesti Melayu lah. Jadi
kita memang sentiasa bekerjasama rapat untuk memastikan pembangunan teknologi dan pembangunan ekosistem industri dan kerajaan ni selaras dengan aspirasi kerajaan. Dan sebab itulah bila pembentangan belanjawan semalam, kami rasa sangat teruja lah. Pasal kita nampak ada banyak opportunity dan peluang yang diberikan. Peluang diberikan terutamanya kepada MIMOS, dan kami berharap kami dapat bekerjasama dengan semua orang lah dan membantu kerajaan, dan kerajaan ni kita lah kan, rakyat Malaysia, supaya kita ni lebih berketampilan maju ke hadapan dan boleh create more sophisticated business dan memberi tunjangan kepada kita dan negara. Okey, Sari sebenarnya tertarik apabila doktor ada menyebut kita nak bina teknologi sempitar mana pun, tapi kalau keselamatan cyber kita tak kukuh, tak diguna juga kan. Jadi orang memang tak akan percayalah nak gunakan teknologi ni kan. Jadi berdasarkan belanjawan yang diberi, adakah cukup untuk memperkukuhkan keselamatan cyber yang ada sekarang ni? Saya rasa pertukaran ni seperti kita sebutkan, tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Banyak always ada benda yang kita nak buat. Tapi saya rasa pertukaran yang diberikan adalah signifikan, terutamanya bila disebutkan ada dua perkara. Satu on the cyber security, satu lagi di bawah NACSA dan sebagainya. Kita bangunkan pelbagai teknologi, dan satu perkara yang kita tekankan untuk menghadapi masa depan ni ialah kita kata post quantum computing, yang mana pada hari ini MIMOS mempunyai berbagai aplikasi security seperti kriptografi dan sebagainya, yang mana dia sukar dipecahkan oleh komputer biasa. Tapi pada masa akan datang, apabila kita ada quantum computer, fast processing power dan sebagainya, dia mungkin boleh dipecahkan dengan lebih cepat. Jadi kita membangunkan teknologi kuantum dengan kerjasama pelbagai pihak. Ini adalah satu perkara yang memang menjadi bidang fokus kami. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya 3 fokus utama ialah smart, secure and inclusive. Okey, soalan yang terakhir buat doktor kan. Kalau kita nak berbincangkan mengenai pelbagai angle, orang kata mesti ada keterisan dia. Jadi apa antara tindakan MIMOS dalam menyalurkan subsidi dan juga menangani keterisan yang ada? Seperti yang saya sebutkan tadi, MyDigi adalah salah satu aplikasi tunggal atau usaha utama kerajaan, yang mana aspirasi Yang Amat Perdana Menteri sebenarnya semasa perbincangan awal kami ialah supaya MyDigi ini mempropori 2 perkara yang utama untuk kerajaan. Pertama sekali adalah aplikasi tunggal kerajaan, yang mana kita panggil super app lah. Semua aplikasi kerajaan ni duduk dalam satu aplikasi. Jadi rakyat tak perlu nak mencari-cari sistem apa yang sistem digunakan, apa nak guna, masuk dalam dia tadi, semua ada dalam kat situ, ataupun link semua ada kat situ. Itu yang pertama untuk aplikasi, untuk transaksi. Keduanya adalah untuk pembayaran. Pembayaran ni government fokus kepada government e-wallet. So government e-wallet ni boleh jadi e-wallet yang tersendiri ataupun kolaborasi dengan e-wallet pemain e-wallet yang sedia ada. Jadi 2 perkara yang kita dapat bantu untuk pastikan ialah bila penyampaian subsidi ataupun diskaun dan sebagainya, kita boleh pastikan pertama sekali ia dapat dijalankan dengan lancar. Keduanya, dia dapat disampaikan kepada orang yang sepatutnya. Yang telus. Pasal kita memang dah ada jadi, kita tahu memang orang itu adalah orang yang kita selayaknya. Dan bila kita salurkan melalui aplikasi mereka sendiri. Jadi mereka dapat kontrol apa yang ni, kerajaan pun dapat pastikan memang kita berikan pada orang yang betul. Dan kalau dia buat transaksi atas talian, kita pun boleh guna blockchain. Kalau ada apa-apa berlaku kesilapan, kita boleh tengok. Jadi inilah ada perkara yang kita boleh bantu, dan saya faham kerajaan juga sebenarnya dah mula dengan electricity, dengan diesel. Tahun depan nak mulakan dengan petrol. Cuma aplikasi sekarang ni belum dibangunkan sepenuhnya. Kami berharap dapat mempercepatkan segala inisiatif, dan dengan pengumuman kerajaan ni sebagai aplikasi tunggal ni, kami rasa cukup berbangga lah sebenarnya. I feel very humble sebenarnya bila kerajaan Yang Amat Perdana Menteri menyebut tadi akan jadi aplikasi tunggal, kerana sebenarnya dia adalah satu penghormatan dan memberi peluang kepada MIMOS untuk contribute kepada pembangunan negara dan masyarakat kita. Sebab saya kira sangat sedikit je, sebab hanya 1 juta saja yang
rakyat sedang sign up lah already in My Digital ID dan saya harap rakyat Malaysia lebih terbuka lah untuk menggunakan Digital ID dan memaksimumkan apa yang diusahakan oleh MIMUS. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah buat doktor dengan sudi meluangkan masa bersama kami di Channel 10. Okay, terima kasih. Ya, dan kepada penonton di luar sana yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share, subscribe Channel 10 Malaysia dan tinggalkan komen anda seperti mana kita akan bahaskan pelbagai topik semuanya buat anda. Assalamualaikum, bye-bye.